Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan salan, Pak Ya, Fizul, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Arbi Dewi, barakallahu fikum. Malam ni kita ada satu sesi menarik. Ada whiteboard bersama dengan saya malam ni. Nak tunjuk sikit tentang bahasa Arab. Maka mudah-mudahan ada manfaat pada malam ni untuk kita sama-sama kongsi sedikit maklumat tentang bahasa Arab, insya-Allah. Ada pen Abdul Rahman, ada pen? Warna hitam, merah, tolong. Jadi tuan-tuan dan puan dimulakan sekalian, bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9. Ni tafsir Ibn Katsir yang warna biru ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jazakallahu khairan. Malah. Jadi tuan-tuan, kita sedang membincangkan surah Al-Fath pada juzuk yang ke-9 tafsir Ibn Katsir, muka surat 46 ke atas. Baik, bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka surah Al-Fath. Surah Al-Fath, surah pembukaan, surah kemenangan, surah kebahagiaan untuk kaum muslimin yang telah kita terangkan dalam 2 siri sebelum ni. Latar belakang penurunan surah Al-Fath iaitu berkaitan dengan peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Baik, bagi tuan, dalam permulaan surah Al-Fath ni, saya bacakan sekali lagi. Ia merupakan surah Madaniyah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun ia tidak turun di Madinah. Ia diturunkan di antara satu tempat di antara Mekah dan Madinah, di tempat bernama Qura Al-Hamim. Ini satu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Walaupun ia dekat dengan Mekah, lebih dekat berbanding dengan Madinah, tapi ia tetap surah Madaniyah. Kerana Madaniyah dan Mekah itu, seperti yang telah kita pelajari, adalah berkaitan dengan zaman, bukan berkaitan dengan tempat. Zaman, waktu, bukan berkaitan dengan makan. Ada zaman, ada makan. Makanun, zamanun. Jadi perkataan Madaniyah merujuk kepada zaman, bukan merujuk kepada makan. Merujuk pada masa, bukan merujuk pada tempat. Walaupun nama itu seolah-olah datang daripada Madinah. Baik, Jadi terletak di antara Mekah dan Madinah, namanya Qura Al-Hamim. Satu wadi yang sebenarnya termasuk dalam daerah Mekah. Ataupun dalam satu riwayat lain mengatakan ia datang daripada tempat namanya Dajnan. Dajnan ini satu tempat yang terletak tak jauh daripada kota Mekah. Namanya dikenali dengan surah Al-Fatah kerana pada awalnya ada perkataan Fatah yang diulang oleh Allah sebanyak 2 kali. Jadi memang surah ini menguraikan tentang kemenangan dijanjikan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini dinilai sebagai satu surah yang turun pada waktu malam hari. Ia turun pada tahun ke-6 Hijrah, sekembalinya Nabi dari Hudaybiyah. Kita telah bincangkan pada tuan-tuan sebelum ni. Jadi dalam satu riwayat lain mengatakan bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan keprihatinannya untuk mengetahui satu perkara bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah itu, Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Sayyidina Umar bertanya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menjawab soalan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, bila 3 kali tanya Nabi tak jawab, tentulah Sayyidina Umar merasa ada benda yang tak kena dalam dirinya. Kalau orang Arab, mereka mengatakan sakilatka ummuka ya Umar. Alangkah apa kita nak katakan dalam bahasa Melayu, kalau bahasa Arab panggil alangkah baik kalau ibumu tidak melahirkanmu. Soalan macam itulah maksud dia. Ini satu perkataan yang merujuk kepada rasa bungkam atau rasa kecewa ataupun rasa kebersalahan. Kalau kita bahasa Melayu mungkin lebih tepat kalau kata orang Melayu, kalau kata perkataan yang kasar ni, kecil-kecil tak mampu, sedang besar menyusahkan orang. Agaknya begitulah tuan-tuan. Jadi ini bukan doa alaihi, ini satu uslub orang Arab. Bila mereka merasa tertekan, merasa bungkam, merasa kecewa, merasa ada benda tak kena, mereka akan kata sakilatka ummuka. Jadi sakila ni berarti kan kebaik kalau mak engkau tak lahirkan kau, kerana engkau ni memang menyusahkan orang. Soalan macam itulah tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar merasa sangat kecewa dengan keadaan dirinya kerana mendesak Nabi, bertanya kepada Nabi soalan yang Nabi tak suka. Jadi para sahabat mengetahui bila Nabi SAW ini ditanya soalan, kalau Nabi tak jawab, Nabi tak sukalah tu.
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun. Selepas itu Nabi wafat. Sayyidina Anas bin Malik berkata, kami mengetahui suka ataupun tak suka Nabi terhadap satu perkara itu memadai dengan melihat pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Balik pada cerita Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang soalan, Nabi tak suka nak jawab agaknya. Maka Sayyidina Umar berkata pada dirinya, saya kira umuka ya Umar, alangkah celakanya kau wahai Umar, kecil-kecil tak mampu, dah besar menyusahkan orang. Macam tu bahasa Melayu maksudkan. Kita bukan mendoakan kecelakaan, tak, tapi ni rasa macam rasa stres yang mungkin berlaku pada seseorang, lalu dia berkata demikian. Engkau bertanya pada Nabi SAW 3 kali, Nabi tak jawab. Aduhai Umar, alangkah celakanya kau menyapa Nabi 3 kali, Nabi tak jawab. Lalu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun dalam peristiwa itu akhirnya duduk menyendiri, sedih rasa perasaan hatinya kerana kekasihnya Nabi Muhammad SAW tak menjawab soalan yang dikemukakan. Tiba-tiba selang beberapa waktu selepas itu, kelihatan wajah Nabi gembira bukan kepala. Rupa-rupanya Nabi sedang berfikir tentang strategi tuan. Lalu Allah pun gembirakan baginda SAW dengan datangnya surah Al-Fathu, yang mana peristiwa itu berlaku selepas termeterainya Sulhul Hudaybiyah yang telah kita bincangkan panjang lebar dalam 2 siri sebelum ini. Tuan-tuan ingat kan? Yang menyaksikan perjanjian berlaku di antara umat Islam dengan umat kafirin, umat kufar, umat kafir. Walaupun orang Islam Madinah itu yang datang jumlahnya dalam setengah riwayat mengatakan antara 1,300 hingga 1,500, kata Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Bilangan yang kecil. Nak banding dengan penduduk Mekah yang begitu ramai orang Quraisynya, tentulah satu pengiktirafan, bukan? Satu golongan 1,300 orang atau 1,400 orang atau 1,500 orang lah paling ramai datang satu tempat. Tiba-tiba satu negara mengiktiraf jumlah sebanyak 1,300. Itu maksudnya kemenangan, tuan-tuan. Jadi ia merupakan satu kemenangan moral buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku pengiktirafan itu, walaupun perjanjian itu nampak seolah-olah macam berat sebelah. Saya dah uraikan panjang lebar. Tuan-tuan boleh rujuk semula pada kuliah tafsir kita sejak 2 malam yang lalu. Dalam bahagian pertama, bahagian kedua, mukadimah surah Al-Fath. Al-Fath telah saya jelaskan. Al-Fatah. Surah Al-Fath yang telah kita bincangkan sebelum ni. Tiba-tiba Nabi pun menunjukkan kegembiraan dan Nabi pun bersabda kepada Umar dan para sahabat, sungguhnya malam ini telah turunkan kepadaku satu surah yang lebih kucintai dari segala apa yang disentuh oleh cahaya matahari. Maknanya satu uslub orang Arab. Kalau mereka gembira, yang bukan kepala mereka mengatakan, alangkah seronoknya hari ini, lebih gembira daripada segala-galanya, lebih gembira daripada terbitnya matahari pada hari ini, kan? Terbit matahari menandakan hari yang baru, hari yang gembira bagi kita. Kalau orang tak tidur malam sebagai contohnya, tak sabar nak menanti ke pagi, cepatlah pagi, malam ini cukup menakutkan. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan bahawa telah turun kepada aku satu surah yang sangat istimewa, yang lebih aku cintai daripada segala-galanya, iaitu surah Al-Fath, yang menceritakan keampunan untuk Nabi SAW terhadap segala perkara yang berlaku dalam hidup Nabi, yang akan saya jelaskan dalam kuliah tafsir ini nanti, insya-Allah, dengan izin Allah. Kita pernah huraikan maksud dosa dalam konteks kenabian. Apakah Nabi-Nabi melakukan dosa? Jawapannya tidak, mereka maksum. Tapi azan fi huquqil anbiya ada tafsirannya sendiri yang pernah kita jelaskan, iaitu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara-perkara yang nampak hebat pada orang biasa-biasa, tetapi di sisi orang yang dekat dengan Allah, ia bukan perkara biasa, ia kena dijauhi. Itu contoh yang telah pernah saya berikan dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Tulisan anak-anak di sekolah rendah yang paling cantik itu, tapi kalau dibandingkan dengan tulisan pelajar-pelajar architecture kat universiti, tentulah jauh nak dibandingkan dengan tulisan kakak dan abangnya yang belajar architecture, tulisannya sangat seni itu, kan tuan-tuan. Jadi begitulah, hum darajatun indallah, manusia punya kedudukan darjat berbeza-beza di sisi Allah. Nabi sudah tentu lebih tinggi daripada wali, wali lebih tinggi daripada orang mukmin biasa, orang mukmin lebih tinggi daripada orang muslim biasa. Jadi ini perbezaan-perbezaan kedudukan di sisi Allah SWT yang akan kita jelaskan kelak. Jadi tema utama surah ini seperti yang telah saya jelaskan, ini merupakan berita gembira kepada sekalian kaum mukminin tentang kemenangan yang mereka peroleh setelah perjanjian Hudaybiyah dan kemenangan-kemenangan yang lain, termasuk pembukaan kota Mekah, iaitu merampas Khaybar daripada munafiqun, kemudian perang Hunain yang menyaksikan banyaknya gerombolan harta jatuh ke tangan umat Islam, dan selepas itu datang pembukaan pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in, Sayyidina Osman. Negara Islam makin luas empire-nya itu, kesempadannya,
umat Islam menjadi kaya raya pada waktu itu, kedudukan mereka menjadi lebih baik, negara mereka dan sebagainya, nikmat yang Allah sempurnakan untuk mereka. Jadi selepas ayat ini, ayat yang turun dalam peristiwa haji yang kita pelajari, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Mu'asfani Ahmad, Sarah Mutaha, Siti Hajar. Jadi selepas itu Allah menceritakan kesempurnaan dan juga penyempurnaan nikmat dan pemberian Allah kepada nabinya dan umat Islam. Baik, ini maksudnya tema kegembiraan untuk umat Islam, kerana selepas itu kemenangan demi kemenangan akan mereka kecapi. Dan kemudian tuan-tuan yang mulia sekalian, Imam Al-Bukhari dalam Nazmul Durar berkata bahawa tema dan tujuan utama surah ini adalah huraian tentang kemenangan yang dijanjikan kepada Nabi SAW hingga berhasil membuka kota Mekah dan kemenangan-kemenangan lain seperti di Hudaibiyah, Khaybar dan sebagainya. Jadi ini bukti kebenaran informasi yang disampaikan di Quran tentang kemenangan Rom ke atas Parsi dalam surah Ar-Rum. Allah menceritakan bahawa Rom kalah di tangan Parsi, tapi selepas itu mereka akan menang. Jadi kemenangan itu menandakan kemenangan Islam. Selepas itu akan sampai turnnya kepada orang Islam untuk menang. Jadi demikian juga bukti kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran, kemenangan terhadap kaum murtad, kemudian kemenangan para sahabat daerah-daerah luar Jaziratul Arab, kata Imam Al-Bukhari, dengan pembukaan berlaku pada zaman Umar, Osman, Ali, Muawiyah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, surah ini merupakan surah yang ke-113 disebut turutan penurunannya, dan dia turun selepas surah As-Saff dan sebelum surah Taubah. Jumlah ayat-ayatnya sebanyak 29. Mari kita mulakan tuan-tuan permulaan surah Al-Fatah. Kita baru saja cerita mukaddimah, kita panggil mulabasat, khalfiyat, perkara-perkara yang berlaku di sekitar turunnya surah ini, tentang asbabun nuzulnya, sirah Nabi pada waktu itu. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan betapa pentingnya untuk kita menekuni, meneliti aspek sirah nabawiyah, kerana ia merupakan penterjemahan langsung kepada ayat Quran itu sebenarnya. Baik Ahli Sanazar, barakallahu fikum. So ini Hasan, jangan lupa sharing dengan tuan-tuan kita yang lain, moga-moga ada pahala untuk kita bersama pada malam ni. Faiza Sakinah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Malam ni kita nak belajar perkataan sakinah kalau sempat. Jadi Kamarudin NA, jazakallah khairan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buka tafsir Ibn Katsir, jadi yang ke-9, muka surat ke-42. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi keampunan kepadamu, wahai Muhammad, terhadap dosa yang telah lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpinmu kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Lihat dalam tafsir Ibn Katsir. Surah ni turun ketika Nabi kembali dari Hudaibiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Iaitu ketika umat musyrikin menghalang baginda masuk ke Masjid Haram untuk menunaikan umrah. Mereka membuat penghalang di antara baginda dengan Masjid Haram. Selanjutnya mereka cenderung mengadakan perdamaian dengan senjata-senjata supaya baginda pulang pada tahun itu dan datang kembali pada tahun depan. Selama ni peperangan demi peperangan, konflik, krisis. Tiba-tiba mereka datang kepada Nabi menyembah dengan perasaan takut untuk buat satu perjanjian. Ini satu pengiktirafan tuan-tuan. Dan prinsip Islam kalau kita pelajari, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Islam tidak menggalakkan peperangan, pertumpahan darah. Apabila diseru kepada Islam, mereka bersedia untuk menerima Islam, itu yang terbaik. Umat Islam tidak akan menjajah, merampas harta mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bahkan kita tahu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun ketika kepimpinan baginda mengambil tindakan-tindakan drastik, bukan mengambil harta orang-orang kafir itu. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan kerajaan Islam Osmaniyah, walaupun ada kelemahan-kelemahannya dalam kepimpinan itu, tetapi mereka prihatin untuk menghapuskan perhambaan, dan mereka telah membuat satu perjanjian dengan kerajaan Kristian pada masa itu. Tidak ada lagi perhambaan, bahawa peperangan bukan untuk menghamba orang, untuk membawa pulang perempuan-perempuan cantik, merampas harta orang. Tak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ia untuk berdakwah. Keseriusnya umat Islam pada zaman Osmaniyah itu adalah untuk nasihat daripada Syekhul Islam mereka supaya menghapuskan perhambaan. Dan target Islam pun dalam beberapa ratus tahun selepas kewafatan Nabi nanti, perhambaan akan tamat. Islam bukan nak mendominasi orang, nak menganiaya orang, nak merampas tanah orang. Dia tujuannya untuk menyeru kepada al-haq,
kepada kebenaran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila mereka bersetuju untuk macam ni, satu kemenangan moral untuk Nabi SAW. Jadi itu sebab ada hadis yang menunjukkan ketika para sahabat bergembira berlaku pembukaan kota Mekah, maka Nabi telah menjelaskan sebenarnya pembukaan kota Mekah itu satu hadiah daripada Allah, tetapi yang penting adalah sulhul Hudaybiyah yang berlaku sebelum itu, iaitu satu gerak langkah kaum musyrikin mengiktiraf kepimpinan dan kedaulatan umat Islam di Madinah seperti yang telah saya ceritakan semalam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Maka Nabi pun memenuhi permintaan mereka, tuan-tuan rujuk dalam tafsir Ibn Katsir. Kemudian baginda telah memenuhi permintaan mereka meskipun ada sebahagian sahabat tidak menyukainya. Di antara sahabat itulah Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali sendiri. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Sayyidina Ali tidak mahu memadam perkataan Rasulullah itu ketika Suhail bin Amr, wakil musyrikin, minta supaya dipadam nama Rasulullah. Dia tak mahu ada perkataan Rasulullah kat situ. Dia kata madai untuk menyebut nama Muhammad bin Abdullah, tak boleh sebut Muhammad ibn Abdullah, tak boleh sebut Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah itu sudah mengiktiraf kepimpinan Nabi, buat apa kami memerangi Muhammad? Kata Suhail bin Amr yang pada masa itu masih lagi kafir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Salam Jamil Ahmad Zaini, Wahayati Azman Mutalib. Jadi ini yang telah kita bincangkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, kalau kita perhatikan perkataan fatahna, diambil perkataan fataha yang pada dasarnya merujuk kepada, dia antonim kepada perkataan lawan bagi perkataan aghlaqa. Aghlaqa makna tutup, fataha makna buka. Cuba tuan-tuan bayangkan. Jadi makna membuka ini, kalau kita bayangkan satu benda yang ketat, kita beli jam lah sebagai contohnya, madu lah, maka nak buka ketat kan tuan-tuan. Maka fataha makna membuka, makna kita pun dapat menikmati manisan yang terdapat dalam bekas tersebut. Maka begitulah Islam ini datang untuk membuka segala kepayahan dan kesulitan. Datangnya umat Islam ke satu tempat untuk mengajak mereka keluar daripada kesempitan dan juga perkara-perkara penyembahan berhala dan juga hawa nafsu untuk menyembah Allah SWT. Seperti yang telah saya bincangkan tuan, kata-kata Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu ardah ketika berjumpa dengan Rustum, kan membawa tombaknya itu untuk menusuk, menikam kapet Rustum yang mahal itu, dan berkata nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqil adyan ila sa'atil Islam wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqil dunya ila sa'atil akhirah. Kami satu umat yang dihantar oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan beribadah sama manusia menjadi hamba, sama manusia kepada menjadi hamba kepada Allah SWT. Dari kesempitan hidup kepada keluasan, kesempitan penganiayaan dan pengabdian diri kepada makhluk, kepada keadilan Islam. Dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, luasnya akhirat. Itulah dimensi umat Islam di mana saja mereka ada. Jadi perkataan Fatahah ini merujuk kepada kemenangan. Jadi kemenangan tersirat yang diperjuangkan menghadapi satu benda yang ditutup dan juga sulit. Jadi ini juga bermakna bahawa menetapkan hukum, kerana ketetapan hukum terbuka jalan penyelesaian. Jadi kalau kita bayangkan dalam bahasa Arab kata Imam Al-Isfahani, perkataan fathun. Fathun ini juga merujuk kepada ainun, mata air, juga dipanggil fathun. Kerana bayangkan di tempat yang panas itu manusia semua mengharapkan adanya air, dan mereka jumpa dengan anak air, jumpa dengan mata air, namanya fathun. Mana satu pembukaan daripada kesulitan dan juga ancaman untuk mati di tempat yang panas itu. Maka perkataan Fatahah juga merujuk kepada satu benda bersifat optimis, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu Jadi begitu juga kita pun baca doa daripada kecil-kecil dulu. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Betul. Warzuqna fahaman nabiyyin bijahi khatimil anbiya wal mursalin. Doa guru-guru kita ajar masa kecil-kecil, betul kan? Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakan untuk kami pembukaan seperti mana orang-orang yang arif, orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisimu. Doa-doa para salihin, para awliya, betul kan? Jadi perkataan iftah ni mana berarti buka, hilangkan kesulitan, datangkan air. Umpama orang yang kehausan di tempat yang panas itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi demikian fathu itu merujuk kepada terbuka sesuatu yang tertutup, baik bersifat material ataupun spiritual. Demikianlah perkataan Fatah kalau kita perhatikan, tuan-tuan ya. Jadi nama Allah juga salah satunya dipanggil dengan Fattah, ya Fattah, ya Alim. Kan antara doa yang kita sebut nama Allah bila kita berada dalam kesukaran, kesulitan, tak ada idea, ya Fattah, ya Alim, wahai yang Maha membuka, yang Maha mengetahui, ajarlah aku. Ini nama Allah SWT juga, perkataan Fattah atau wazan fa'al. Baik. Jadi Allah yang membuka untuk hamba-Nya apa yang tertutup,
Jadi pintu rezeki yang tertutup dibuka, lalu jadilah seorang itu mendapat kecukupan dan juga kekayaan. Jadi hati yang tertutup menerima daripada kebenaran, maka hati itu bila dibuka oleh Allah SWT untuk menerima kebenaran, fikiran tertutup terbuka. Jadi ini maksud perkataan Fatah. Jadi Al-Fathu yang dimaksudkan dalam surah Al-Fatah ini adalah merujuk pada kemenangan, kebahagiaan, hilangnya kesulitan, datangnya air dalam kepanasan, kehausan. Itu maksud-maksud yang sangat baik dan mulia, tuan-tuan yang mulia sekalian. Kata Imam Al-Ghazali pula mengertikan Fatah ni sebagai dia yang memiliki inayah dan perhatiannya terbuka kepada segala yang tertutup dengan hidayah dan petunjuknya supaya merungkaikan segala kesulitan dan kepayahan dalam hamba. Ini kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang nama Allah Al-Fattah, dan juga dalam kitab beliau tajuk Asma'ullah Al-Husna oleh Imam Ghazali. Jadi bila Allah memberikan kemenangan dalam perangan, maka ia adalah Fatah. Di kala lain Allah beri keputusan yang tepat dalam hal seseorang berselisih faham, maka itu juga dipanggil sebagai Fatah. Di kali yang ketiga Allah menyebut perkataan awliya-Nya menerima curahan ilmu pengetahuan dan juga diilhamkan mereka ketakwaan pun dipanggil Fatah. Banyak makna rupa-rupanya, tuan-tuan ya. Jadi ini disebut oleh para ulama, contohnya Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Mufradat Al-Fazil Quran. Jadi berbeza-beza pendapat ulama tentang Fatah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ada yang memahaminya sebagai kemenangan, penyelesaian yang berlaku di antara kaum muslimin dan musyrikin dengan menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Semua perjanjian itu walaupun secara lahiriah merugikan umat Islam, tetapi impak yang dihasilkannya merupakan satu kemenangan diplomasi yang besar yang menyebabkan tersebarnya Islam ke merata pelosok negara, tuan-tuan yang mulia sekalian. Allah indahnya ayat Sayyid Qutb ni, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi pendapat ini dikuatkan oleh para sahabat bahawa surah ini turun sekembalinya Nabi dan para sahabat selepas pulang dari Hudaybiyah. Telah saya jelaskan. Ada juga yang memahami sebagai kemenangan yang diraih Nabi SAW ketika masuki kota Mekah dan menguasai Mekah. Merujuk pendapat ini bahawa sebuah riwayat pada hari kemasukan kota Mekah, Nabi membaca surah Al-Fatah. Di samping surah Isra yang kita baca, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, Nabi juga membacakan surah Al-Fatah. Al-Fatah ini ketika pembukaan kota Mekah. Ada riwayat menyatakan demikian. Jadi ada yang menyatakan bahawa kemenangan dimaksudkan adalah kemenangan atas orang Yahudi ketika Nabi dan juga Sayyidina Umar sebagai contohnya menghalau Yahudi keluar dari semenanjung tanah Arab. Tapi malangnya Yahudi dijemput pula ini datang ke Dubai. Tuan-tuan nak buat macam mana? Dah al-fulus fid dunia. Datuk Ismail Kamus kata dulu mampus fil akhirah. Kerana al-fulus inilah Yahudi banyak wang. Maka golongan beruang ni dijemput datang ke semenanjung tanah Arab ketika Sayyidina Umar pernah menghalau mereka 1400 tahun lalu dengan penuh penghinaan. Tiba-tiba orang ini menjadi hina, menjemputlah Yahudi datang. Macamlah tak ada cara lain, macam kemaruk sangat tuan-tuan. Sedangkan ramai lagi orang Islam di India, orang Islam di Europe, orang Islam di Amerika, orang Islam di Asia yang mampu untuk membangunkan Dubai. Tak perlulah datang jemput orang Yahudi, bangsa keparat yang banyak menyebut perkataan Allah menyebut tentang mereka dilaknat dalam Quran itu, tuan-tuan. Baik, kalau kita melihat lagi pandangan Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahawa Al-Fatah yang dimaksudkan di sini adalah bermula daripada janji sedia yang dilakukan oleh para sahabat yang menyebabkan mereka dapat ridha Allah. Nanti kita akan lihat laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajara. Allah meridai kaum mukminin yang telah pun bai'ah dengan kamu wahai Muhammad sallallahu dalam peristiwa bai'atul ridwan ni. Baik. Jadi di sini ada kemenangan di bidang dakwah, perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan terjadinya gencatan senjata. Bila gencatan senjata berlaku, maka umat Islam dapat membangunkan, tuan-tuan, membangunkan keperluan negara mereka, membangunkan ekonomi mereka, membangunkan politik mereka, membangunkan pendidikan mereka. Kalau tidak asyik berfikir untuk perang je. Itu sebab kalau kita pergi ke Andalus, ke Spain, nanti tuan-tuan ada peluang, mudah-mudahan COVID diangkat segera daripada kita semua, tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak travel ke Spain, marilah travel sama dengan Zahazan Travel. Kita bukan sahaja perjalanan biasa, tapi dia merupakan ziarah penuh ibrah, insyaAllah. Ziarah dengan nasihat, insyaAllah. Datuk Asari Naisa Papo Abu Syakir, barakallahu fikum. Jadi perjalanan kita penuh dengan tarbiyah, insyaAllah, bukan setakat ziarah biasa. Kalau kita lihat di negara Spain itu, ketika umat Islam membangunkan kerajaan Umayyah, Bani Umayyah yang menyambung dinasti mereka di Spain, mereka membangun kota-kota yang besar. Kerana kalau tak ada kota besar itu asyik serang saja oleh puak Kristian. Maka nanti tidak ada pembangunan di sudut ilmunya, ekonominya, kesejahteraan penduduknya. Maka itulah tujuannya, tuan-tuan. Nabi telah pun pandangan begitu jauh, berlaku gencatan senjata walaupun nampak
dari sudut moralnya menangkut musyrikin, kafirin, tapi sebenarnya di sebalik itu pengiktirafan kepada umat Islam Madinah dan membolehkan mereka untuk membangunkan negara mereka. 10 tahun tuan-tuan, panjang tuan-tuan. Kalau dalam politik orang jadi menteri 2 penggal. Kadang tak sampai 1 penggal pun dah kena turun. Ini 2 penggal, lama tuan-tuan ni. Jadi mana-mana kita lihat pun dalam kemajuan negara pada hari ini letakkan jadi pemimpin 2 penggal saja. 2 penggal kena berhenti bagi orang lain. Bagilah orang muda dan sebagainya. Betul kan tuan? Itu Nabi SAW punya kualiti kepimpinan yang diikut orang di barat, di timur pada hari ini. Kan? Di Amerika, di Rusia, mereka ikut keputusan bahawa seorang presiden boleh jadi presiden 2 penggal saja, tak boleh lebih. Kerana nak bagi ruang kepada orang lain. Kalau tak nanti jadi diktator. Betul tak tuan? Allahu Akbar, Masya Allah. Rupanya semua asas teori politik semasa yang kita lihat berpusat di barat sebenarnya tidak. Sebenarnya datang daripada Nabi kita SAW. Baik. Jadi kesemua pendapat ini dapat ditampung kata Syekh Qutb rahimahullah, Syahid Syekh Qutb, bahawa perkataan ini merupakan fatahna, yang menegaskan bahawa makna fatah ni berarti perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu misalnya pada mula bersikap keras dalam perjanjian Hudaibiyah itu. Setelah turunnya ayat di atas, bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah dinamakan fatah? Maka jawapan Nabi, ya, fatah ini, Hudaibiyah ni menunjuk pada fatah, iaitu pembukaan, kemenangan, kesejahteraan, air yang diberi minum kepada seorang yang kehausan, ibaratnya begitu yang telah kita bincangkan. Makna-makna yang terdapat perkataan fatah itu yang menjurus kepada semuanya kebaikan tuan-tuan. Ya, kata Nabi, demi jiwaku yang ada dalam gambarnya, inilah fatah. Sekian banyak riwayat yang senada dengan maksud ini. Misalnya perkataan Bara' bin Azib yang mengatakan bahawa kalian menganggap bahawa Fatah Mekah itu adalah Al-Fathu. Sebenarnya, kata Bara' bin Azib, sedangkan kami para sahabat menganggap Al-Fathu yang sebenarnya adalah Sulhul Hudaibiyah. Kerana ialah meletakkan batu asas kepada kejayaan umat Islam untuk memimpin dunia sebenarnya. Allahu Akbar. Pembukaan Kota Mekah itu merupakan apa yang telah pun dirancang daripada batu asas yang awal letakkan Nabi, iaitu Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah itu, iaitu pengiktirafan bahawa umat Islam kini berdaulat sebagai satu negara. Begitu kata para ulama, seperti riwayat daripada Al-Bara' bin Azib. Begitu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Boleh jadi ada keraguan di antara orang yang baca Al-Quran ini, bukan di kalangan musyrikin contohnya, ataupun pengkaji, ataupun orang Islam yang lemah dirinya. Lalu mereka mengatakan bahawa di kalangan mereka ragu tentang butir-butir perjanjian itu. Sehingga Allah Ta'ala telah menjadikan permulaan surah Al-Fatih ini dengan menyebutkan Inna, sesungguhnya kami. Ini satu usul taukid tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah sebut Fatahna. Fatahna berarti kami telah beri kepada kamu kemenangan. Padahal masa itu belum nampak riak-riak dan juga tanda-tanda kemenangan lagi. Belum ada pembukaan Kota Mekah, pembukaan Khaybar pun selepas itu. Kemudian apa lagi tuan-tuan, apa yang berlaku kemenangan umat Islam ke atas Rom, ini semua berlaku. Tetapi Allah telah menggunakan perkataan taukid. Inna, ini maknanya tahakkuk, tahqiq, maknanya merujuk kepada satu benda yang benar-benar akan berlaku sebagai satu janji daripada Allah, dan ia satu kebenaran untuk memotivasikan kaum muslimin, masukkan dalam diri mereka, memberi inspirasi kepada mereka bahawa Islam pasti menang. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, sebelum lupa saya nak sampaikan pesan penaja malam ni. Dapatkan Hawat Sauda Birkah. Tuan-tuan, ini adalah satu produk yang berasaskan hadis Nabi SAW, iaitu makanlah Hawat Sauda, padanya ada keberkatan, ada kebaikan, ada apa tuan? Inilah Hawat Sauda yang telah diproses dalam bentuk kapsul, mudah untuk kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika belajar di negeri Syam dulu, saya ingat guru saya almarhum Maulana Syekh Dr. Walil Ani Al-Hasani, seorang ulama keturunan Sayyidina Hasan. Dia berkata, bagaimana Rasulullah makan anggur? Betul, macam mana Rasulullah makan anggur? Para sahabat makan anggur macam mana? Allah Rabbi, susahnya nak jawab soal ini. Rupanya Rasulullah SAW, para sahabat makan anggur, nanti biji anggur tu dikeluarkan, letak celah-celah jari ni tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Saja kita belajar sama. Baik, dapatkan Hawat Sauda Birkah daripada Zahzan Travel. InsyaAllah ini merupakan satu usaha kita untuk melawan penyakit dan membentengkan diri kita daripada virus yang berlaku sekarang, kerana Nabi bersabda padanya rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Inilah dia Hawat Sauda yang telah diproses dalam bentuk mudah untuk kita gunakan. Dapatkan Hawat Sauda Birkah daripada Zahzan Travel. Itu juga tuan-tuan, kami ada
kurma McJowl dari Palestin, daripada Jordan, yang datang dalam bentuk begini besar. Tuan-tuan nak puasa nanti pada bulan Muharram kan? Bulan Muharram akan mula pada Isas 1 Muharram, 30 Zulhijjah hari Isnin. Ni tuan, inilah kurma McJowl yang besar. Tak heranlah kalau kita baca dalam hadis Nabi makan kurma McJowl ini bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebiji share 2 orang. Para sahabat pada waktu perangan, contohnya perangan yang mereka Zatul Riqa', satu kurma ni makan 4 orang. Kalau besar macam ni munasabah lah tuan-tuan. Dikerat seperti ni besar. Saya pernah makan ni untuk sahur, boleh tahan 1 hari tuan-tuan. Inilah kurma McJowl. Kami pasarkan di Zazan Travel. Dapatkan tuan-tuan. Kami juga ada kurma ajwa yang disabdakan Nabi dalam hadis sahih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun nasirun. Siapa makan kurma ajwa 7 biji seharian, dia akan selamat daripada sihir dan juga racun. Inilah kurma ajwa dari Madinah. Saiznya separuh daripada ataupun 1/3 daripada kurma McJowl. Dapat tuan-tuan Rumah yang tidak ada kurma akan kelaparan selalu penghuninya, sabda Nabi dalam sebuah hadis. Saya nak cerita banyak ni tuan-tuan, masa dah singkat. Tak apalah mana sempat Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menyebut kami memberi kepada kamu jaminan kemenangan wahai Muhammad SAW dengan pembukaan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa ma yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Untuk Allah beri kepada kamu keampunan terhadap apa yang lepas daripada dosamu dan apa yang kemudian, dan menyempurnakan nikmat atasmu dan beri kepada kamu hidayah ke jalan lurus. Ini lam ini pada ayat yang kedua. Lam dalam bahasa Arab, untuk pengetahuan tuan-tuan, lam ini kita panggil lamul jar kan. Tapi dalam bahasa Arab, lam ni tuan-tuan, untuk tuan-tuan dalam buku ni, kitab ni, saya belajar kat Jordan dulu. Ni kita belajar huruful ma'ani. Huruf-huruf dalam bahasa Arab ni mana makna, tuan-tuan nak tahu tak? Lam yang kita kata lam huruf jar. Al-kitab li Zaidin. Kitab ini milik Zaid tentunya. Lam itu ada 20 makna tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, lam yang kita sebut sebagai lam huruf jar itu ada 20 makna. Kalau tuan-tuan sajalah kena ajar tuan-tuan bahasa Arab. Ini bahasa Arab mengikut pembahagian oleh Dr. Emil Badi' Ya'qub dalam buku beliau yang bertajuk Mawsu'atul Hurufil Arabiyah. Mawsu'atul Hurufil Lughatil Arabiyah. Saya tunjuk sajalah tuan-tuan untuk kita belajar bahasa Arab Lam, al-lam. Lam ni ada 2 bahagian. Satu dipanggil amilah, satu ghair amilah. Nampak tuan? Jadi lam dalam bahasa Arab ini ada yang amilah ni maknanya dia memberi kesan kepada baris selepas itu. Macam kita sebut kitab li Zaidin. Lam itu menyebabkan Zaid jadi majrur. Itu panggil amilah. Ada yang ghairu amilah. Yang amilah ni tuan-tuan, ini mempunyai 1, 2, 3, 1, 3, ada 9 bahagian untuk pengetahuan tuan-tuan. Tapi saya nak sebut semua memang tak sempat lah tuan-tuan pada malam ni. Kita tengok bahawa bahasa Arab ini, kalau kita sebut perkataan lam, saya bagi contoh. Kalau kita sebut al-jannatu lil mu'minin. Tengok. Al-jannatu lil mu'minin. Apa maksud dia? Syurga adalah milik orang beriman. Lam ini kita memang lam jar, tapi maksud dia adalah untuk ikhtisas. Ikhtisas. Lam ini berarti merujuk pada pengkhususan. Syurga hanya untuk orang beriman saja. Begitu maksudnya. Tapi kalau kita sebut an-naru lil kafirin. Anak-anak kita ambil SPM ni tahulah i'rab. Ini mubtada', ini khabar. Tuan-tuan, khabar saya berjumlah. An-nar maknanya neraka. Untuk orang-orang kafir. Dia lain daripada ikhtisas. Katanya istihqaq. Maknanya lam kat sini pula maksud dia adalah untuk apa yang kita panggil sebagai seolah macam layak untuk orang kafir saja. Neraka untuk orang kafir saja. Berbeza daripada al-jannatu lil mu'minin. Tuan-tuan, ya Allah, lam itu mengandungi makna rupanya. Kalau sebut al-jannatu lil mu'minin, syurga milik orang beriman khusus untuk mereka. Neraka adalah tempat dibaling orang kafir. Jadi lain makna dia kan. Jadi lam ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terbalik tulisan. Terbaliklah. Macam mana tak nak bagi terbalik tuan, saya ni amatur buat sendiri tuan, tak ada orang nak bantu nak buat video Tak apalah tuan-tuan, bawa faham lah nanti
nanti ada peluang tuan belajar bahasa Arab InsyaAllah nanti kami di Zalam Tarbiyah Al-Takbir nak adakan kursus bahasa Arab. Kami sedang berkoresponding dengan Arab Saudi sekarang. Kita ada dapat memiliki satu hak untuk penerbitan di negara Malaysia yang telah diguna pakai di 126 negara yang dapat menguasai bahasa Arab untuk faham ibadah, boleh cakap sikit-sikit, pergi ke Mekah, faham gitu InsyaAllah kita akan umumkan tak lama lagi. Lagi perkataan lam ini juga merujuk kepada makna mulkiyah, merujuk kepada milik. Contoh kalau saya sebut al-malu li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Jadi lam itu lam huruf jar tapi mengandungi maksud. Lam itu berarti milik. Harta itu milik Muhammad. Bukan khusus untuk Muhammad, tapi sebahagiannya untuk Muhammad. Begitu. Yang keempat, perkataan lam ni juga merujuk kepada tamlik. Tamlik ni memberi milik. Contoh sebut pada anak kita. Ya ibni, wahabtuka hadhihi sayyara. Wahabtu laka hadhihi sayyara. Aku bagi engkau, ayah bagi pada engkau kereta ini. Itu makna tamlik pula, makna memberi milik. Yang keenam, yang kelima. Yang kelima tuan-tuan, ini maksud lam yang kelima pula. Huruf lam itu mengandung makna apa? Adumu laka ma tadumuli. Aku akan bersama dengan kamu selagi engkau bersama aku. Yang keenam, syibhut tamlik. Syibhut tamlik ni mana seolah-olah macam milik tapi bukan milik sepenuhnya. Kerana Allah menyatakan dalam Quran, wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk kamu pasangan kamu. Allah beri pada kita pasangan kita. Yang isteri dapat suami, yang suami dapat isteri. Pemberian itu bukan milik sepenuhnya. Dia milik dalam arti kata anugerah terbatas kerana perkahwinan. Anda berlaku perpisahan, maka habis. Kematian habis. Maka ia bukan milik macam kita beri pada anak kita milik kereta. Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah. Yang keenam tuan. Yang ketujuh, kalau perkataan lam ni juga membawa makna ta'lil. Ta'lil makna memberi sebab. Contoh kalau sebut zurtuka li syarafika, aku ziarah kau kerana kemuliaan kau. Tengok perkataan ni. Zurtuka li syarafika, aku menziarahi engkau. Zurtuka li syarafika. Lam ini memang huruf jar. Aku ziarah engkau kerana menghormati engkau. Tapi lam ini membawa makna dalam bahasa Arab yang merujuk kepada maksud ta'lil. Makna memberi ada sebab. Aku ziarah engkau kerana menghormati engkau. Gitu tuan-tuan. Jadi nak kembali kepada ayat yang kita bincangkan ni. Salah satu maksud lam dalam bahasa Arab adalah sayrurah. Sayrurah ni maknanya kesan daripada pembukaan itu, hadiah pembukaan dan kemenangan itu untuk mengampunkan dosa-dosa engkau yang lalu Muhammad. Kata Imam Zamakhsyari, cuba anda fikirkan macam mana pula pembukaan ada kaitan dengan pengampunan dosa. Contoh untuk mudah faham, kata Imam Ibn Jarir Tabari dalam konteks ini, begitu juga Imam Fakhr Razi dan tafsirnya, bahawa tuan-tuan sebagai contohnya, tuan-tuan diberi oleh ayah tuan-tuan sebuah hadiah yang sangat menarik. Bagi rumah lah contohnya. Ayah merupakan jutawan hebat. Dia bagi anak-anak dia seorang satu rumah. Tapi kita nak masuk rumah ni, kita pun tak ada duit tuan-tuan. Hutang pun banyak. Memanglah ayah bagi rumah, tapi rumah masuk kosong. Tak ada duit. Baru start kerja contohnya. Maka nak masuk rumah pun, Allah macam mana kursi meja pun tak mampu nak beli. Tiba-tiba ayah berkata pada kita, tak apa nak, kau masuk mana ayah hadiah lagi 100,000 untuk beli perabot. Allahu Akbar. Dan ayah halalkan hutang ayah dengan kamu. Ya Allah Rabbi. Jadi macam tu maksudnya tuan-tuan, dalam kaitan pembukaan yang gilang gemilang untuk Nabi-Nya, pembukaan Kota Mekah, jatuhnya Khaybar, jatuhnya Taif, pembukaan negara Rom Parsi tangan orang Islam. Di sebalik pemberian material itu tuan-tuan, fizikal itu, kerohanian pun mereka beres. Hati mereka tenang. Itu sebabnya ketika datang wakil Rom untuk menziarahi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai di Madinah, maka ditunjukkan Sayyidina Umar sedang berehat di bawah pokok kurma, tidur, berbiak-biak badannya, kesan pokok pelepah kurma jadi sebagai tikar itu tuan-tuan. Maka raja ataupun wakil kerajaan Rom, Raja Rom ini sendiri melihat, terkejutnya Sayyidina Umar tidur bawah pokok. Kami, pemimpin kami bukan pemimpin besar, menteri pun dah kiri kanan dia punya bodyguard. Setiausaha politik dia, akbar dia, berpuluh-puluh orang. Allah Akbar tuan-tuan. Tak payahlah agama ya, buang duit negara buat apa. Maka tuan-tuan ni mula kasihan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dilihat oleh Maharaja Rom ini. Sayyidina Umar tidur bawah pokok. Ini ketua orang Islam yang memiliki dunia. Kami, empire kami jatuh di bawah ni. Maka dia berkata dengan kata-kata yang masyhur. Hakamta fa'adalta. Ta'ibta fastarahta.
Allah hebatnya Sayyidina Umar. Kau memimpin dengan keadilan, maka engkau penat, engkau berehat. Kau memimpin dengan keadilan, kami tak adil, kami banyak zalim, kami banyak ambil kesempatan pada orang. Itulah tuan-tuan. Jadi maksud yang dikehendaki kat sini oleh Allah Taala iaitu sayrurah. Macam ayat yang lain kata Al-Imam Al-Hasan bin Qasim Al-Muradi dalam buku beliau Al-Jana Dani ini berkata bahawa maksud sayrurah yang lain kalau kita perhatikan dalam firman Allah Taala dalam ayat yang lain iaitu Allah Taala menceritakan tentang faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Allah menceritakan tentang bagaimana peristiwa ini iaitu keluarga Firaun telah mengutip bakul yang mengandungi putera iaitu putera kepada ibunya iaitu seorang budak lelaki yang sepatutnya dijatuhkan hukuman bunuh, tapi ibunya diilhamkan Allah untuk menghanyutkan babynya ke dalam bakul dalam sungai Nil itu. Mereka mengutip bakul itu dan mengambil putera itu untuk menjadi pada mereka kelak sebagai musuh dan juga kehancuran. Sepatutnya mereka bunuh anak ini. Kan perintah datang untuk membunuh setahun dan melepaskan setahun kan. Pada tahun yang tidak dijatuhkan hukuman itu lahirnya abang Nabi Musa iaitu Harun. Pada tahun yang diputuskan untuk bunuh selang-seli maknanya. Kerana kalau bunuh semua anak lelaki nanti siapa nak bekerja kat Mesir? Kan orang-orang Bani Israel diperhambakan oleh Firaun dan juga bangsa Kipti itu. Jadi bangsa Bani Israel menjadi hamba kepada mereka. Kalau semuanya dibunuh oleh lelaki, nanti siapa nak bekerja sebagai buruh-buruh bawahan? Maka pada setahun yang awal, tahun pertama tak dibunuh, tahun kedua dibunuh, 3 tak dibunuh, keempat dibunuh, gitu. Tahun yang tidak dibunuh itu lahirnya Harun, abang Nabi Musa. Tahun dibunuh itu lahirnya Musa, adiknya, yang ibunya telah pun diilhamkan Allah untuk mencampakkan dalam bakul dalam sungai ini dan dikutip oleh isteri Firaun. Untuk menjadi, Allah menyatakan dalam Quran, faltaqatahu alu Firaun. Dikutipnya bakul itu untuk menjadi satu pemusuhan dan juga kehancuran mereka sendiri. Firaun membenarkan isinya untuk mengutip bakul mengandungi baby itu, rupanya baby itu yang menghancurkan kerajaannya, itu Musa AS. Jadi ini perkataan yang sama disebut di Quran. Sangat menarik tuan-tuan bahasa Arab ini untuk kita faham. Tanpa bahasa Arab ini, tanpa mengetahui ilmu alat ni, kita memang tak boleh tadabbur Quran tuan-tuan. Begitu indah perkataan yang Allah maksudkan di sebalik pemilihan perkataan itu bukan secara kebetulan rupanya. Ini ijaz Quran tuan-tuan. Ini yang disebut oleh Syekh Qutb sebagai taswir fani, tajsid al-Quran bisuar haqiqiyah. Maknanya Quran datang dalam bentuk yang kita dapat perhatikan, seolah orang yang tak pendidikan tinggi pun baca Quran boleh membayangkan, apatah lagi orang yang ada ilmu. Itulah kehebatan yang ada pada Quran tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini. Setakat ini saja dulu untuk kuliah kita. Sekalian baik semuanya pada Allah, kelemahan manusia. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanisa Nazar, sesama kita menamatkan kuliah dengan baca suratul Azan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, malam esok Sabtu malam Ahad saya ada forum bersama dengan golongan penggiat haiwan yang terbuang. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada umat Islam, khususnya betapa pentingnya kita menghargai binatang yang Allah jadikan. Jadi mereka mengajak saya untuk forum malam esok. Saya harap tuan-tuan tak keberatan untuk hadir dan jemputlah ke kawan, kerana perbincangan malam esok akan melibatkan kita nak buka paradigma kepada pentingnya menjadi orang yang bersifat dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman, dengan sifat-sifat Allah. Menyayangi binatang walaupun ia binatang mughalazah seperti anjing. Malam esok saya ada pertemuan dengan doktor-doktor yang berjuang binatang-binatang yang teraniaya ni. Mereka ajak saya berforum, saya lihat ada kebaikan, ada angle untuk dakwah. Maka saya harap tuan-tuan boleh hadir bersama. Esok malam pukul 8 insya-Allah. Dah malam esok Ada pukul 9 malam esok saya ada kuliah bersama dengan Masjid Tepian Putra. Saya pun lupa masjid apa. Juga saya akan masukkan dalam Facebook insya-Allah. Jadi esok kita ada kuliah
forum bersama dengan doktor-doktor yang penggiat binatang pencinta haiwan. Pukul 8 malam. Pukul 9 malam ada kuliah dengan masjid apa saya lupa tuan. Tak apalah, besok malam ada insyaAllah. Jadi bagi tuan yang ada kesempatan boleh hadir sama. Malam esok ada 2 kuliah, 8 hingga 9, 9 hingga 10. Kuliah berbeza. Pertama forum, yang kedua kuliah. Baik, terima kasih tuan. Moga-moga dengan pertemuan kita malam ni ada manfaat. Ada benih-benih keimanan yang boleh disuburkan. Ada perkongsian yang baik untuk kita meneruskan kehidupan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadi tuan, setakat itu saja dulu. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, bawah penjagaan, pemeliharaan Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Jaga diri baik tuan, jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Saya sayang, saya cinta tuan-tuan kerana Allah SWT. Dan jangan lupa musim cuti yang panjang ni, manfaatkanlah waktu dengan anak-anak kita. Ambillah buku Kem Bestari Salat 1 dan 2 untuk didik mereka kaedah semayang, praktikal, amalinya. Ada checklistnya. Kem Bestari Salat, Kem Bestari Salat, yang kami terbitkan di Telaga Biru sejak 10 tahun yang lalu dan dia telah diperbarui pada tahun ini. Tuan boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my, www.telagabiru.com.my. Di situ ada macam-macam buku yang boleh tuan-tuan manfaatkan, Quran, dan buku ni penting sangat untuk kita baiki salat anak-anak kita, terutamanya pada waktu kini kita berada bersama mereka dalam banyak masa di rumah. Pantau dan perhatikan salat mereka, pujuk mereka untuk salat dengan betul, kerana salat pertama akan disikir di sisi Allah. Dapatkan buku menarik ni daripada www.telagabiru.com.my. Terima kasih tuan. Jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasallahu khairakum. Wa ghafarallahu lana wa lakum. Astagfirullah hadinakum wa amanatukum wa khatimah amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, semuanya dalam jagaan Allah mudah-mudahan. Dan dialah sebaik-baik penjaga untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah.